Seterusnya, tauhid rububiyah. Ini penting. Kenapa penting? Ini bukan tentang Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Wahabi dan Asy'ariyah. Ini Wahabi dan Aswaja. Maksud saya Aswaja ni bukan Asy'ariyah, Aswaja ni aliran ni lah. Apa bezanya? Rububiyah. Okey, rububiyah mempercayai bahawa Allah adalah pencipta. Allah adalah pentadbir. Allah adalah pengatur. Kepercayaan ini ada pada zaman jahiliyah. Nama Abdullah tu bukan baru tau. Bukan Nabi dah lahir baru ada. Zaman jahiliyah lagi dah ada nama Abdullah. Zaman jahiliyah lagi, mereka dah pergi tawaf dan ucap talbiyah. Mereka dah kata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarika lak. Tamlikuhu wa ma malak. Mereka dah ucap zaman tu dah. Kami menyahut seruanmu, wahai Allah. Kami datang kepadamu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, melainkan sekutu yang engkau punya dan engkau miliki dia dan juga dia segala yang dimilikinya. I'tiqad ini dah ada dah. Di zaman jahiliyah lagi mereka percaya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki lautan di atas kapal, mereka akan doa minta sungguh-sungguh kepada Allah. Lepas itu bila mereka tenang, mereka relax, mereka tak doa dah. Ini i'tiqad daripada zaman jahiliyah. Nabi perang dengan Abu Jahal. Abu Jahal minta doa kepada Allah Ta'ala untuk menangkan dia. Tahu? Abu Jahal minta kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan konsep rububiyah, percaya bahawa Allah lah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini ada pada masyarakat jahiliyah. Sebab tu dalam ayat-ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah. Dan seterusnya, ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran. Baik, apa isunya? Isunya musyriki Mekah tetap kafir walaupun mereka percaya Allah pengatur, pentadbir. Kenapa? Kerana mereka pergi minta kepada berhala. Sebelum kedatangan Amr bin Luhai bawa berhala masuk ke Mekah, mereka tak ada berhala. Bila datang berhala di situ, mereka minta kepada berhala. Mereka percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap kafir. Jadi kenapa isu ini penting? Kerana ramai orang yang macam jahiliyah. Ramai orang begitu. Mungkin zaman ini dah kurang sebab ada gerakan reformis yang datang berubah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, ramai orang pergi ke masjid, solat isyak, nak masuk hutan, tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu, tolong bagi laluan. Ini apa? Ramai orang yang malam Jumaat baca Yasin, lepas tu nak pergi ke laut, dia cerita kat orang, jangan lawan, mambang laut ni kuat, dia boleh timpakan mudarat, kena minta lindung dengan dia. Ini apa? Ini bukan baru. Datang gerakan-gerakan reformis menyucikan manusia daripada ini, tidak mengikat diri, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hujah yang dibawakan. Hujah ini penting sebab ada kelompok dia nak bantah ni, dia nak kata tak, Quraisy tak ada tauhid rububiyah. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia nak kata Quraisy itu sesat ataupun kafir kerana percaya makhluk yang bagi. Selagi mana kamu percaya Allah yang bagi, okey, boleh minta kat siapa-siapa. Minta kat mambang pun boleh, minta kat bomo pun boleh, minta kat dekat tokong pun boleh, minta. Ada kepercayaan begitu. Belum syirik, belum syirik. Jadi itu clash pointnya. Sebab itulah kalau tengok salah satu ayat Al-Imam Razi, sebab saya sebut tadi ini bukan pertentangan di antara Aswaja dan Wahabi. Ini pertentangan, ini bukan pertentangan Asy'ariyah dan Wahabi. Asy'ariyah faham isu ini, Aswaja tak faham. Imam Asy'ariyah Ar-Razi apabila mentafsirkan inna qulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apabila kaum Nabi Hud mereka mengatakan illa i'taraka ba'du alihatina bisu, yang kami lihat ni Hud, engkau ni hanya ditimpakan keburukan oleh Tuhan kami. Ada orang kata maksudnya depa ni depa percaya berhala lah. Depa percaya berhala yang berkuasa penuh. Tak semestinya. Pengikut Nazim Haqqani, berapa ramai di antara mereka yang disebut Nazim Haqqani sebut bila masuk ke tengah laut minta tolong dengan wali. Dia kata Allah bagi. Sebab tu Al-Imam Ar-Razi bila dia ulaskan ayat sebelumnya, qalu yahud ma ji'tana bibayinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Nabi Hud bila kata dekat dia,
Al-Imam Ar-Razi kata, wa hadha aidan raqiq. Pandangan ini ataupun ayat ini tak bagus, lemah. Li'annahum kanu ya'tarifuna bi anna an-nafi' wad-dar huwa Allah Ta'ala. Kerana mereka ini meyakini bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir ayat tu, kita boleh baca kemudian. Artinya Imam Asy'ariyah Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ni, beliau iktiraf dan tahu ini bukan bererti kaum Nabi Hud ni tak percaya bahawa Allah yang bagi. Mereka tetap percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap syirik. Kerana mereka pergi minta kepada makhluk, dan mereka percaya bahawa makhluk itu memberi, dia boleh bagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini katanya, kami telah sebutkan sebelum ini bahawa mereka berikrar dengan kewujudan Allah, maka mustahillah bagi mereka nak memaki Allah. Maka Ar-Razi bagi apa pembahagian, mungkin ini kafir lain yang mana mereka ini dahriyah, ataupun mereka berniat nak maki Nabi sahaja, ataupun mereka ini nak maki Tuhan kepada Nabi SAW, bukan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ar-Razi sentiasa menekankan, walaupun ada ayat ni, ia tidak menafikan i'tiqad Quraisy yang mana mereka percaya bahawa Allah Tuhan, Allah bagi, tapi mereka tetap sesat. At-Tabari bawa banyak tafsiran, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Qatadah, innaka lasta talqi ahada minhum illa anba'aka anna Allah rabbah wa huwa alladhi khalaqa wa razaqah. Kamu takkan jumpa seorang pun di kalangan Quraisy. Ini kata apa ni? Qatadah kata, melainkan mereka akan kata bahawa Allah lah yang mencipta mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Walaupun begitu, wa huwa musyrik fi ibadatihi, mereka tetap musyrik pada ibadat kepada selain Allah, walaupun mereka percaya Allah yang bagi rezeki. Dan demikian juga daripada Mujahid. Saya nak teruskan sebab masa kita tak banyak. Sebab itu bila timbul soalan, Wahabi kata Abu Jahal bertauhid, tolong lihat dalam konteks. Abu Jahal kafir masuk neraka. Tapi apakah dia faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mentadbirkan, menghidupkan, mematikan? Iya. Adakah dia mukmin? Dia tak mukmin, dia masuk neraka. Boleh tak kita kata dalam bab ni dia betul, bab lain dia salah? Boleh. Berapa banyak asar-asar salaf yang kata kami boleh meriwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tidak akan sekali-kali meriwayatkan perkataan Jahmiyah. Tuan-tuan juga pernah jumpa perkataan Imam Malik, Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidhah dalam beberapa bab. Ini masuk dalam bab yang sama. Apakah dia ada tauhid rububiyah dalam erti kata beriman bahawa Allah yang mencipta dan menjadikan? Ya. Apakah keimanan itu sempurna betul sepenuhnya? Tidak. Ada hak-hak Allah yang mereka tak berikan. Tetapi balik kepada perkataan Mujahid, Qatadah dan sebagainya, ini ada pada mereka. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka, mereka akan kata Allah Ta'ala. Jadi ini nak menjawab soalan. Ada orang kata, macam mana Wahabi boleh kata, Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya boleh kata musyrikin ni ada tauhid rububiyah? Ya, mereka percaya itu kuasa Allah, tapi mereka tetap kafir kerana mereka telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.